rakan-rakan kita juga yang tidak berpeluang ataupun kesempatan hadir pada pagi ini dapat menyaksikan secara langsung di FB Masjid Negeri, dan kepada yang sedang menyaksikan secara langsung ini bolehlah share agar lebih ramai lagi yang dapat mengikuti halaqah Ramadan pada hari ini tanggal 20 berapa? Nak sebut yang Ramadan ke yang Masihi? Dia 20 juga tu. Okey, hari ini 23 Ramadan 1443 Hijri bersama dengan 25 April 2022. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kerana tuan-tuan insan yang hebat, insan yang terpilih pada pagi ini yang Allah telah berikan petunjuk untuk hadir bagi menyaksikan siri halaqah Ramadan yang saya fikir dah mungkin ini dah hampir ke 23 Ramadan. Dah banyak siri dikongsikan kepada tuan-tuan puan-puan, banyak ilmu, banyak maklumat ya dari aspek bagaimana kita nak menggarap pahala dalam bulan Ramadan, sehinggalah pada hari ini yang kita tampilkan seorang doktor ya. Seorang doktor sudah pasti kita bincangkan tentang aspek perubatan ataupun kesihatan. Pada hari ini tuan-tuan puan-puan, kita nak bincangkan tentang angin. Kan tentang angin. Saya sebut angin dulu. Apabila sebut angin, apa yang terfikir di minda kita, tuan-tuan, puan-puan? Makan angin, khabar angin, kepala angin. Betul tentang angin ya. Malah tuan-tuan, puan-puan, jika kita teliti dalam kamus Dewan, angin ini saja, perkataan angin ini ada 7 tafsiran yang dibuat dalam kamus Dewan ya. Banyak tadi, antaranya tadi khabar angin ya. Kita menghirup udara segar di luar ya, angin yang menyentuh pipi dan sebagainya, itu ditafsirkan dalam kamus Dewan. Namun angin yang kita nak bincang pada hari ini adalah angin dalam konteks perubatan moden ataupun angin yang berkaitan dengan soal perubatan dan kesihatan kan, yang ada dalam badan kita kan. Semua orang ada angin ya, ada tak yang tak ada angin? Saya yakin dan percaya semua orang ada angin ya. Dan insya-Allah bersama-sama kita pada pagi ini yang berbahagia Dr. Rashidi Saidin yang didatangkan dari Avicenna Specialist Hospital. Saya dimaklumkan beliau adalah kali kedua doktor ya di halaqah Ramadan. Dan kali pertama dikongsikan tentang puasa dan kesihatan ya. Dan pada hari ini sangat cantik kerana doktor akan fokus dan zoom tentang angin tadi ya, yang ada kaitan dengan semua ya, rugi siapa yang tak dengar ya. Dan beliau bersama-sama kita, beliau adalah bukan pakar perubatan dan beliau adalah pakar perubatan sakit buah pinggang. Sangat cantik kehadiran doktor pada pagi ini. Beliau mula berkhidmat dalam konteks kepakaran buah pinggang sejak 2009 ya, sehinggalah hari ini ya, seorang pakar yang sangat berpengalaman. InsyaAllah beliau akan berkongsi kepada kita dalam tempoh 30 minit ke 40 minit dengan slide presentation yang akan beliau kongsikan ya. Dan tuan-tuan, sementara doktor berkongsi maklumat, bolehlah kumpulkan soalan. Jika nak tanya, tengok slide kan, nak tanyalah ni, okey, terus catat soalan. Selepas sesi pembincangan doktor, kita akan buka kepada sesi pertanyaan daripada audiens kita. Okey. Salah satu yang saya nak tanya doktor, adakah angin yang dalam badan kita ini menyebabkan kita jadi kepala angin? Jawab kemudian nanti. Silakan doktor dengan persembahan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Rizal di atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah kerana sudi menjemput saya sekali lagi untuk bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis halaqah Ramadan. So hari ini saya nak membawa tajuk berkenaan dengan angin. Biasanya doktor perubatan ni kita cakap berkenaan dengan jantung, buah pinggang. So bidang saya bahagian buah pinggang, penyakit tiga serangkai, kencing manis. Tapi ada setengah-setengah pesakit yang bila datang jumpa doktor, saya ni ada angin. Jadi macam mana saya terpanggil untuk kita kupaskan isu angin ni.
apakah angin tu, penyakit angin tu dalam konteks perubatan moden, adakah benar ataupun mitos. Sebagai kadang-kadang doktor-doktor yang muda, saya pun masih muda lagi, kadang-kadang kita dengar angin ni, tak adalah angin. Kita bayang kata selalu kita tepiskan, kata benda tu adalah suatu benda yang mungkin karut ataupun tidak kena dengan konsep perubatan moden. Dan di sini saya ambil peluang ini untuk mengupas isu ini. Okay? Apa maksud angin? So kita ada banyak jenis angin. Ustaz Rizal tadi kata angin makan angin, tapi itu semua yang sonok-sonok, tapi kita ada banyak jenis angin yang berkaitan dengan penyakit. Kita ada badan masuk angin, pernah dengar kan? Selalu orang kata masuk angin, ada angin duduk, ada angin medu, ada angin senggugut, ada angin pasang surut, ada angin ahma, ada sendi masuk angin. Lepas tu orang tu angin, dan itu katalah kepala angin yang Ustaz nak jawab tu ada di sini. Okay? Saya cuba kupas 8 jenis angin ni. So apakah angin tu dalam konteks perubatan? Apa maksud angin? Adakah dia udara? Kalau Ustaz kata, Kamus Dewan kata angin tu adalah zarah-zarah udara yang bergerak akibat daripada putaran bumi. Angin lah yang kita berangin kan, ataupun disebabkan oleh perubahan cuaca ataupun suhu di permukaan angin. So daripada suhu sejuk ke panas, angin. Sebenarnya dalam angin ni, dalam budaya kita masyarakat Asia umumnya dan Melayu khususnya, kita memang sebati dengan konsep angin ni. Kita ada penyakit makanan yang angin, disebut kan, makan tu angin. Ada sejuk dan panas. Dia berkaitan dengan, ada kajian-kajian dia dan banyak penulis yang menulis berkenaan dengan ni, berkaitan dengan angin ni. Dia terlibat dengan alam semesta. Kita biasa dengan angin monsun timur laut, monsun barat daya. Kehidupan kita bergantung kepada angin tu, yang melibatkan pertanian, bercucuk tanam, kita kata apa, travel daripada satu tempat bergantung kepada angin. Dan dia ada angin yang sepoi, ada angin yang kalau tak ada angin pun masalah. Kalau tempat tu kalau tak ada angin, ada setengah tempat kalau di kawasan terutama sekali kawasan kelapa sawit, kawasan tu ditutupi oleh peredaran udara. Kalau duduk kat situ biasa akan jadi panas waktu siang. Tapi kalau ada angin sikit barulah lega, angin sepoi. Dan masa saya kecil-kecil kita ada dengar cerita, ada cerita berkenaan dengan ada, bukan masa kecil, dia asal daripada cerita klasik, Melayu prosa klasik, berkenaan dengan pertarungan di antara tiga angin, angin puyuh, angin sepoi dan angin ribut. Yang manakah akan berdapat menjatuhkan kera di atas pokok? Pernah dengar tak? Angin puyuh kata dia cuba, dia goncang pokok tu, kera tak jatuh. Angin ribut datang, dia goncang pokok tu lagi kuat, kera tak jatuh. Angin sepoi datang, dia hembus, kera tu lena dan jatuh pokok. Dalam konteks kita, maksudnya kita kena ada keseimbangan. Suatu angin yang perlahan, yang enak akan menyebabkan kita keseimbangan. Kalau angin tu ribut, laju, kuat, akan membawa kepada mudarat. Konsep ni memang ada di dalam perubatan tradisional Chinese traditional medication, medicine. Selama beribu tahun, konsep berkenaan dengan yin dan yang, keseimbangan. Itu pun dalam konsep yang sama juga, melibatkan angin dan suhu, sejuk, panas, angin perlahan dan laju. Pernah dengar kan yin dan yang, kena ada keseimbangan. Itu sebenarnya yang di dalam konsep perubatan tradisi orang Melayu. Kita kena keseimbangkan di antara panas dan sejuk. Angin yang pertama kita pernah dengar, badan masuk angin. So apa tu badan masuk angin? Masuk angin ni badan bila orang tu tiba-tiba jadi seram sejuk, dia rasa macam demam tak demam, sakit-sakit badan, dia tiba-tiba kalau masuk angin ni tiba-tiba badan masuk angin.
apakah konsep tu di dalam bahasa, dalam perubatan moden. Kalau bahasa Inggeris dipanggil cold. Maksud cold tu maksud apa? Selalunya demam virus. Apabila seorang tu rasa macam tiba-tiba seram sejuk, selalunya dikaitkan dengan jangkitan kuman virus. Simptom yang ada di sini iaitu tiba-tiba demam, rasa sikit-sikit badan. Dan untuk itu, kalau secara tradisinya, kita akan, setengah-setengah masyarakat akan pergi berurut. Ataupun kalau orang Indonesia, dia suka buat keruk dengan duit siling untuk mengeluarkan angin. Dan kalau kita mengurut tu, akan keluar angin. Orang pengurut tu, Ustaz, akan keluar angin dia. Dia akan sendawa. Itu memang dalam budaya kita. Itu betul ke? Angin tu maksudnya boleh keluar daripada apa badan lah. Yang ni bagi saya adalah budaya, pemahaman, sebab kita faham. Sebab itu di sini yang saya rasa berlaku salah tafsiran dari segi angin. Sebab kita bayangkan angin tu adalah udara. Sebenarnya angin tu adalah konsep sakit dalam perubatan Melayu atau perubatan tradisi. So budaya angin yang orang sendawa kata macam mana, bukan buat-buat, doktor. Memang bila kita buat mengurut tu akan keluar angin, kan? Memang ada orang yang mengurut, mungkin tuan-tuan perempuan di sini ada yang tukang urut, ada keluar angin, kan? Tapi benda ni bukan buat-buat, cuma it's a learned behavior. Benda yang kita belajar. Kita belajar daripada orang lain. So kalau kita bayangkan orang yang buat fisioterapi, Ustaz, sentiasa akan belahak, sendawa masa buat urutan. Okay? Tapi ini adalah learned behavior. Macam konsep latah. Latah hanya berlaku pada 3 masyarakat di dunia. Satu Melayu. Melayu berlaku latah. Kedua, di kalangan satu kaum di Siberia. Dan satu lagi di antara satu kumpulan kecil masyarakat Perancis di Kanada. Dipanggil Jumping Frenchman. Benda ni didapati berlaku akibat daripada kita belajar daripada nenek moyang kita. Kita belajar, kita tengok benda tu. So masyarakat di Shah Alam mungkin tak ada ramai yang latah. Tapi kalau yang mungkin daripada kampung-kampung kita tu, sebab kita biasa dalam suasana itu, kita mudah kita akan berjangkit penyakit melatah. So samalah yang burp ataupun sendawa masa mengurut tu adalah daripada pembelajaran kita, daripada cara macam mana orang lain berubat sebagainya, kita pun jadi macam tu. Tapi dalam konsepnya lepas tu dia rasa lega lah. Dalam perubatan moden, masuk angin ni bermaksud ada seorang tu tidak sihat dan selalunya dikaitkan dengan jangkitan kuman virus. Angin duduk, pernah dengar tak angin duduk? So kita jarang dengar, tapi angin duduk ni kalau di Indonesia memang disebut sebagai angin duduk. Angin duduk ni sebab sakitnya tu seperti orang duduk di atas dada. So kalau kata sakit dada tu, so angin duduk dalam bahasa perubatan disebut sebagai angina, chest pain, atau bahasa kita panggil chest pain dan angina. Sakit angin duduk ni dia start dengan dada dan dia boleh merebak ke dagu dan ke bahu hingga ke tangan. Sakit dia menekan. Dan ini adalah akibat daripada serangan jantung, coronary. Ini kita ada saluran jantung kita mengepam darah ke satu badan, dan jantung tu sendiri ada saluran darah. Apabila saluran darah tu tersumbat, dia akan menyebabkan otot jantung tu rosak, dan kerosakan pada otot jantung tu menyebabkan seorang tu dapat sakit dada. So, sakit dada yang menekan menggambarkan seorang tu ada mungkin ada angina ataupun disebut sebagai angin duduk ni. Dan ini adalah berbahaya dan boleh membawa kepada maut. Punca utama masyarakat di Malaysia meninggal, punca utama kematian adalah serangan jantung, sakit jantung, melibatkan cerebrovascular accident. Bagaimana kita merawat coronary artery disease ni? Dipanggil coronary artery disease. Ini saluran darah apabila dia tersumbat dan
terkoyak kolesterol plak tu akan menyebabkan darah tidak dapat melalui saluran tu. Rawatannya adalah sekiranya berlaku benda ni, dia akan masukkan wire ke dalam saluran darah untuk sampai ke jantung, dan kawasan yang sempit tu akan dibuka dengan belon. Dan kemudian dia letak stent. Ini dipanggil coronary angiogram dan coronary angioplasty dalam bahasa perubatan lah. Dan ada stent lepas tu, dia letak macam satu straw supaya darah boleh berlalu. Apakah puncanya? Puncanya adalah penyakit tiga serangkai. Di peringkat di sebelah kiri ni, pada awal permulaannya, masa kita masih muda dan tidak ada penyakit, saluran darah begitu lembut dan lancar. Tapi semakin lama, akibat daripada proses penuaan, ada pula tekanan darah tinggi, ada pula kolesterol. Lama kelamaan saluran itu akan semakin menyempit, dan bila sempit, dia panggil sampai satu tahap begitu kritikal, dia sedikit je lagi, mungkin 98% dia punya penyempitan dia tu tinggal sikit je, dan bila terkoyak plak tu boleh menyebabkan saluran tu tersumbat. Dan kalau orang tu dapat serangan jantung, adalah akibat daripada saluran darah tu tersumbat. Dan simptom tu, angin duduk ni berlaku bukanlah pada hari itu saja. Benda sebenarnya, benda proses ni telah berlaku sebelum tu lagi, akibat daripada penyakit tiga serangkai. Jadi awas sekiranya tuan-tuan perempuan ada kolesterol, penyakit kolesterol. Kolesterol tu tidak akan menyebabkan pening. So doktor, saya datang ni rasa pening, cek kolesterol tinggi. Oh, sebab tu mungkin sebab saya ada pening ni sebab kolesterol tinggi. So makan ubat kolesterol, lepas tu tak rasa pening. Itu psikologi. Dia tidak ada tanda. Tandanya adalah, kalau nak tanda awal, tidak ada tanda. Kalau ada, ustaz, dah terus dapat serangan jantung ataupun serangan dekat stroke dekat otak. Okey, angin seterusnya adalah angin medu. Pernah dengar tak? Ke orang Shah Alam ni moden, tak ada dengar angin-angin ni tak ada. Okey, angin medu dia dekat ulu hati, ustaz. So dia jadi dekat sini, panggil angin juga. So selalu orang datang klinik, doktor saya ada angin, sakit dekat sini. Tadi angin yang dekat dada tu. So tak salah lah, angin tu memang angin, tapi dalam konsepnya dia ada bahasa lain. Bukan tu, tapi kita tak bayangkan yang angin kata bergerak di udara tu, ustaz. So yang kalau angin di ulu hati ni dipanggil angin medu. Dalam bahasa perubatan kita panggil, kalau bahasa pasar kita panggil gastrik, ataupun dalam bahasa perubatan dipanggil gastritis ataupun acid reflux atau GERD. Tanda-tandanya adalah rasa pedih ulu hati, perut kembung, rasa macam cili dekat ulu hati, rasa masam-masam, pahit di mulut. Dan setengah orang tu dia makan sikit dia kembung, makan sikit dia rasa perut dia bloated. Antara puncanya adalah penyakit ulcer di dalam perut. So kalau misalnya orang tu ada penyakit angin medu ni ataupun sakit di ulu hati, pastikan kalau benda tu sentiasa berlaku, ini bukanlah penyakit di dalam usus, dalam perut. Antara yang bahayanya adalah gastric ulcer atau luka di dalam perut. Dan kadang-kadang orang ambil ubat untuk nak bagi hilang sakit tu, dan ubat tu sebenarnya akan merangsangkan lagi ulcer ni. Ponstan, Brufen, itu dah kadang-kadang punca sakit ni. Punca lain adalah disebabkan oleh radang di dalam usus, dia panggil gastritis. Ataupun setengah-setengah orang tu dia mengalami acid reflux. Di dalam perut kita ni, perut dicipta oleh Allah untuk sistem pencernaan. Dan dalam perut tu dia ada asid pH dia 2 untuk mencernakan protein yang kita makan, daging-daging kita makan, Ustaz. So bila perut ni, permukaan dalam perut tu dicipta khas untuk menampung asid tu. Jadi asid, sebab itulah asid perut tu dia ada sel-sel yang boleh menahan asid tu. Tetapi kadang-kala asid tu ternaik ke atas, atau dipanggil dalam bahasa perubatan dia reflux.
dia akan kena naik kepada kita punya tembolok ataupun esophagus. Yang ni akan menyebabkan seorang tu rasa pedih di ulu hati, naik sampai ke atas dan rasa kadang-kadang masam atau payau di mulut. Ini dipanggil gastroesophageal reflux disease. Atau maksudnya lain, dia reflux lah, air tolak. Akibat daripada selalunya dia punya sphincter ataupun injap di antara tembolok dan perut tu agak lax ataupun agak lemah, menyebabkan asid tu naik. Dia antara faktor-faktor dia pemakanan tertentu seperti kafein dalam tea, kopi, coklat yang akan menyebabkan saluran injap tu lemah ataupun lax. Antara rawatan dia adalah ubat-ubat untuk menurunkan asid di dalam perut, dan sekiranya tidak berjaya, ada yang buat pembedahan Ustaz, dia lipat perut tu supaya injap tu ada jadi injap balik dekat tu. Dia panggil fundoplication. So operation yang dia menggunakan kamera saja untuk dia jahit perut tu supaya membentuk reflux. So ini adalah salah satu. Tapi sebelum buat benda ni, kita kena pastikan seseorang tu pesakit tu mengamalkan diet yang betul dulu, cara pemakanan yang betul. Kita bagi ubat-ubat yang untuk mengurangkan asid di dalam perut, dan sekiranya masih mengganggu kehidupan, sebab memang mengganggu kan benda ni. Tidur lepas makan dia akan rasa pedih ulu hati. Dan penyakit reflux ni juga boleh menyebabkan asma yang tak kontrol. Kalau siapa yang ada asma, sebab reflux tu menyebabkan air daripada jus perut tu masuk ke dalam paru-paru, dan itu menyebabkan asma dia tak baik. Ataupun boleh menyebabkan juga nafas berbau. Angin seterusnya Ustaz adalah angin senggugut. Ini orang perempuan pernah berlaku, setiap kali datang bulan akan sakit perut yang teramat sangat. Angin senggugut. Dan apakah itu angin senggugut? Dalam bahasa perubatan dipanggil sebagai endometriosis. Ini adalah berlaku akibat daripada permukaan dalam rahim tu. Selalunya bila berlaku kitaran haid, permukaan di dalam rahim, sekiranya tidak berlaku persenyawaan, permukaan itu akan keluar sebagai darah haid. Sekiranya ada wanita itu mengandung, ada persenyawaan, tempat itu akan dijadikan tempat untuk janin itu membesar. Tapi untuk endometriosis, permukaan dalam rahim tu berada di luar rahim. So setiap kali datang period, dia berada period tu di luar daripada rahim. So bayangkan darah tu berada di dalam rongga perut, dalam peritoneum. So akan menyebabkan orang tu darah selain daripada di dalam rahim, akan menyebabkan orang tu dapat sakit perut, kram, dan akan berlaku parut di dalam perut tu, dalam bahagian kaviti tu. Ini akan menyebabkan seorang tu sakit semasa datang period mungkin jadi tak tentu, menyebabkan masalah kepada kehamilan. So susah, selalunya orang yang macam ni susah nak dapat anak, sebab parut di dalam bahagian pelvic tu akan menyebabkan saluran fallopian tube dan sebagainya berubah. Rawatannya adalah dia regulatekan hormon tu dengan ubat hormon dan pemakanan yang tertentu, diet rich in fatty acid, omega 3, dan juga kalau sekiranya berlaku sakit yang teruk, dia orang buat pembedahan untuk mengeluarkan sis yang ada akibat daripada endometriosis ni. Angin seterusnya Ustaz adalah angin pasang surut. Angin juga. Angin pasang surut ni dia bukanlah angin tu masuk dalam perut, tapi sebenarnya berlaku akibat daripada usus yang terkeluar melalui lubang-lubang di dalam permukaan perut. So dalam kes ni, kalau orang lelaki dia ada lubang di antara kemaluan tu, membawa kepada bahagian skrotum.
Dan benda ni pasang surut sebab dia keluar dan masuk. Dia boleh ditolak balik. So bila dalam situasi tertentu, bila dia tolak, perut tu masuk balik. Bahayanya apabila usus ni terkeluar dan terbelit. Kita makan daripada sini dan keluar dekat dubur. Jadi semua tu adalah salah satu saluran. So apabila saluran ni terkeluar dan terbelit, dia akan menjadi masalah. Terpaksa kawasan tu akan jadi gangren atau mati dan terpaksa menjalani pembedahan untuk memotong usus yang mati tu. So dia angin pasang surut ni kalau sekiranya boleh ditolak balik, kebanyakannya orang akan tolak balik lah. Tapi kalau sekiranya besar dan boleh mendatangkan mudarat, dia ada pembedahan dia. Selain daripada di inguinal area ataupun di bahagian kemaluan, ada angin pasang surut di pusat. Maksudnya budak baby yang kecil selepas lahir tu pusat dia masih tak tutup lagi. Kita boleh tengok kadang-kadang perut dia tu terkeluar usus. Rawatan dia ada, kita pakai kalau peringkat awal ataupun tak besar, dia pakai tali pinggang tertentu untuk menampan dia, Ustaz. Selain daripada itu, pembedahan dia senang je. Dia tolak balik yang keluar tu ke dalam dan diletakkan jaring ataupun mesh dan dijahit atas tu supaya usus tu tak terkeluar. So dia melibatkan pembedahan lah. Jadi kalau ada, tapi masalah yang ni sebab dia melibatkan kemaluan, jadi orang rasa malu. Setengahnya kalau kita yang kalau di kampung pakai kain kan, dia tidak ada masalah. Jadi kadang-kadang benda tu sampai dah berumur 70 tahun, rupanya pasang tu memang besar, angin pasang tu besar. Kalau dalam keadaan sekarang pakai seluar susah sikit lah. Tapi masih juga ada sebab benda ni agak mungkin rasa aib, rasa malu nak pergi jumpa doktor. Tapi kalau sekiranya datang kecemasan, lagi bahaya. Benda tu dia boleh terbelit dan tidak ada jalan lain kecuali pembedahan, dan pembedahan tu lebih kritikal sebab dia terpaksa potong usus yang gangren tu. Tapi kalau ada angin ni, elok dapatkan rawatan untuk dan rawatan dia mudah aja. Angin seterusnya lah angin ahma, Ustaz. Angin ahma pun angin juga kan. Angin ahma merujuk kepada stroke. Stroke ni apa? Stroke ni adalah tadi kalau sakit jantung, angin duduk tu, saluran darah ke jantung tersumbat. Ini saluran darah ke otak. So apabila saluran darah ke otak tersumbat, otak tu akan mati dan kawasan yang otak tu berfungsi akan menyebabkan kita tak berfungsi. Contohnya kalau dia kena bahagian percakapan, orang tu tidak akan boleh bercakap. Kalau kena yang bahagian pergerakan, orang tu akan tidak dapat bergerak. So selalunya stroke ni dikaitkan dengan lemah sebelah badan lah. Dan stroke ni tidak berlaku dengan tiba-tiba juga. Benda ni sepatutnya dia secara perlahan-lahan berlaku akibat penyakit tadi saya sebut, atherosclerosis, yang disebabkan oleh 3 serangkai: tekanan darah tinggi, kencing manis dan kolesterol. Dan kolesterol ni menyebabkan berlaku plak ataupun plak, atherosclerotic plaque dia panggil, di karat-karat di dalam saluran darah yang berdekatan dengan ke arah otak. Dan apabila benda tu tersumbat, secara kritikal tersumbat, maka boleh dapat stroke. Dan stroke ni apabila seorang tu dapat stroke, mungkin perempuan, tuan-tuan dan perempuan, ada saudara dan kawan-kawan yang pernah dapat stroke, keadaannya begitu agak kritikal lah untuk sakit yang stroke, mengganggu atau merubah keseluruhan kehidupan. Selain daripada tersumbat, stroke boleh juga disebabkan oleh pendarahan. Ini akibat daripada tekanan darah yang terlalu tinggi, dan saluran darah yang rosak akibat tekanan darah tinggi itu, dia boleh pecah, dan pecah itu menyebabkan pendarahan. Otak kita ni, skull ataupun tempurung kepala ni keras, otak tu lembut. So bila ada pressure yang tinggi di dalam otak, dia akan menekan otak, isi otak ni, dan itu pun akan merosakkan tisu-tisu otak. So tisu otak yang rosak ni akan menyebabkan seorang itu lumpuh. Ada yang tak boleh nak bercakap, ataupun langsung terbaring di katil. Bagaimana nak mengelak benda ni?
berbalik kepada tadi, kita kena kawal 3 serangkai tadi. Tekanan darah tinggi, kencing manis dan kolesterol. Pastikan kita tidak ada. Kalau sekiranya ada, pastikan dia dirawat seawal-awalnya, sebaik-baiknya. Jangan tunggu ada simptom. Tidak ada. Kalau tanya doktor, apakah tanda-tanda 3 serangkai? Dia sebenarnya kalau peringkat awal tak ada. Kalau dah ada, dah jadi angin-angin tadi dah. Dapat stroke ataupun dapat serangan jantung ataupun masalah dah buah pinggang dah rosak, baru kita dapat kesan. Kalau peringkat awal, dia kena dipantau lebih awal, kesan awal. Cek kalau ada tekanan darah tinggi atau tidak, cek kalau ada kolesterol tinggi atau tidak, dan sekiranya ada kecemasan atau tidak, dan kalau ada, kita rawat peringkat awal. Rawatan untuk stroke ataupun angin amai ini adalah selain daripada ubatan untuk kontrol 3 penyakit tadi, rawatan lain adalah rehabilitasi, pemulihan balik. Kita tengok selepas dapat stroke, selain daripada ubat-ubatan, ubat mencairkan darah supaya darah itu tidak pekat dan tersumbat lagi, juru pulih anggota kita akan buat program untuk melatih otot yang lemah tu diambil alih oleh otak yang masih baik. Otak kita ada 2 belah, dan setengah-setengah selepas satu masa, otak yang masih sihat tu akan ambil alih tugas yang otak yang telah mati tadi. Satu lagi, angin dalam sendi. Angin. Doktor, saya sakit lutut ni angin. Angin dekat lutut, angin dekat jari. Ini dalam bahasa perubatan dipanggil sebagai arthritis. Arthritis ni dia ada banyak jenis arthritis. Dia ada rheumatoid arthritis, ada osteoarthritis, ada gouty arthritis, ada psoriatic arthritis. Pernah tengok tak benda macam ni? Panggil jari halia. Ataupun dia bukanlah angin apa. Arthritis ni adalah radang kepada sendi, penyakit sendi. Nama-nama khas dia, rheumatoid, osteo, gouty, psoriatic, adalah punca penyakit radang sendi ni. Okay? Kita ada nama khas sebab setiap penyakit ni dia ada perangai dia sendiri. So doktor kena buat diagnosis yang betul. Sebab kalau orang kata sakit saya ni sakit sendi, saya ingat gout. Bertahun-tahun pergi jumpa doktor tu, doktor ni kata pergi jumpa doktor tu, saya ada gout. Doktor pun bagi ubat gout. Tak sepatutnya doktor dengar cakap sakit macam tu lah. Dia yang kena buat diagnosis dulu kan. Dah beberapa tahun, rupanya bukan gout pun. Rupanya rheumatoid arthritis. Jadi rawatan dia jadi tak betul lah. Rheumatoid arthritis adalah salah satu. Contohnya lah, rheumatoid arthritis adalah satu penyakit, dia radang sendi disebabkan oleh sel keradangan di sendi tu. Dia biasanya orang akan pagi-pagi jadi keras, tak boleh nak bergerak dalam setengah jam, kaku. Dan selepas tu barulah dia akan jadi lembut, dia punya sendi-sendi dia. Dan benda ni kena dirawat dan dia ada ubat untuk merawat, sebab sekiranya tidak dirawat, sendi tu akan rosak. Ni sendi, bila radang sendi tu, keradangan tu akan memakan tulang sendi-sendi tu. Jadi dia akan jadi macam ni. Macam jari halia ni. Dia akan rekod-rekod. Sebab sendi-sendi tu, joint tu telah rosak, dimakan oleh sel-sel keradangan tadi. Osteoarthritis adalah penyakit radang sendi, tapi radangan disebabkan oleh faktor dipanggil degeneratif. Benda tu semakin rosak. Dia wear and tear, macam ensel pintu yang rosak. So dia bukan disebabkan oleh keradangan. So rawatan dia berbeza dengan rawatan rheumatoid arthritis. Kalau rheumatoid arthritis, kita jumpa pakar, doktor akan buat beberapa test untuk membuktikan ini adalah penyakit rheumatoid arthritis. Kita dapat tahu kalau kita diagnose rheumatoid arthritis, dia ada test dia, blood test yang confirmkan benda ni rheumatoid arthritis. So dia ubat dia untuk supaya meredakan keradangan, supaya mengelak daripada berlaku komplikasi. Manakala osteoarthritis, dia adalah penyakit kerosakan cartilage ataupun tulang rawan. Dekat sini berlaku di lutut, ada peringkat dia. Peringkat pertama, kedua, tiga dan keempat. Kerosakan kepada rawan tulang sendi. Ini agak common disebabkan oleh faktor usia,
semakin berumur, benda-benda semakin rosak. So rawatan awal dia bagi ubat untuk menampung ataupun memboleh baik pulih rawan ni. Pernah dengar dia panggil chondroitin, Vitril S untuk menampung benda tu supaya dia tidak supaya dia repair sendi tu, dan sekiranya teruk dan dah rosak, ubat apa pun dah tak berlaku lagi, kerana kita pakai injection hyaluronic acid untuk menambah kelancaran antara sendi tu. Dan sekiranya tak berjaya, benda ni benda mechanical, rawatan dia adalah secara mechanical, iaitu pembedahan, tukar lutut. Dia buat total knee replacement. Ini sendi yang dah rosak. Bayangkan lutut tu dah rosak, dia bergesel antara tulang dengan tulang. Itu sakitlah. Ada serpihan-serpihan tulang dalam tu. Jadi doktor ortopedik akan buat pembedahan, mengganti permukaan lutut yang rosak tadi. Daripada pakai kerusi roda, boleh berjalan balik. So ini kalau yang kata sakit angin dalam sendi tu, dalam perubatan, dalam konteks perubatan adalah radang sendi. Gout adalah radang sendi juga, dan disebabkan oleh asid uric acid crystal. Dia pun kena dirawat dengan baik dan dengan daripada awal lagi, peringkat awal. Bukan makan ubat tahan sakit saja, dia kena menurunkan kadar uric acid. Sebab kalau kita biar lama-lama, sendi tu semua akan rosak. Walaupun nanti lepas tu dah satu masa dah tak ada lagi sakit gout, tak ada serangan gout tu, tapi sendi yang telah dirosakkan oleh penyakit gout ni jadi macam osteoarthritis tadi, dah rosak. Akan ada timbulan bonjolan-bonjolan macam ni, dan benda tu selalunya orang datang tu bukannya nak rawat gout tu. Dia kata, doktor boleh tak bagi hilang bonjolan-bonjolan tu. Bonjolan tu adalah disebabkan oleh penyakit gout ni. So kita kena rawat gout. So sekiranya ada gout, dia kena dirawat daripada awal. Tapi kalau kita ni tak sakit, tak makan ubat, kita takut ubat tu merosakkan badan. Kan? Orang kata takut sakit buah pinggang lah. Jumpa doktor buah pinggang, doktor bagi ubat, dia kata, doktor, saat ni sakit tak buah pinggang tu? Kadang-kadang berangin kat saya, Ustaz. Dia kata, oh ini apa, kalau jumpa doktor buah pinggang, tak kalah saya nak bagi ubat bagi sakit buah pinggang. Tapi sebenarnya doktor tak perlu fikir macam tu pun. Ya, rawatan tentu adalah yang merosakkan buah pinggang adalah ubat tahan sakit yang diambil untuk meredakan sakit tu. Dia hanya meredakan sakit tapi tidak merubah punca penyakit tu. Okey, Ustaz, yang seterusnya adalah angin. Orang tu angin. Sekejap dia baik, sekejap dia macam dia satu macam. Sekejap dia baik. Itu pun orang panggil angin juga kan. Kepala angin. Kepala angin dah tahu dia sentiasa, kepala angin ni dia sentiasa berangin kan. Tapi setengah tu dia sekejap okey, tapi sekejap keluar macam tu je, tak tegur kita. Kita rasa apa yang ni kan. Dia itu angin. So konsep dia. Tapi angin dalam bahasa perubatan rupanya bipolar. Dia tu kadang-kadang ada masa dia okey, dia happy, dia ceria, bersembang yang kita bercerita macam-macam. Tapi ada satu masa dia berubah, dia jadi macam depressed. Ini penyakit juga. Dan kadang-kadang kalau kita tak tahu, menyebabkan kita banyak andaian. Kita rasa macam kenapa tiba-tiba macam ni. Rupanya ini adalah penyakit ini kesihatan mental. Dan sekarang ni alhamdulillah, dulu kita jarang-jarang ada maklumat berkenaan dengan penyakit mental ni. Sekarang ini rakan-rakan saya di dalam bidang psikiatri banyak berkempen berkenaan dengan kesihatan mental, dan tidak perlu malu. Kita sepatutnya mendapatkan pertolongan daripada pakar-pakar dalam ni untuk mengharungi penyakit ni. Dia ada ubat dia, dia ada cara dia untuk nak merawat. Kalau tidak, dia akan mengganggu kehidupan. So penyakit angin orang tu, kalau kita tengok kawan-kawan kita yang macam tu, mungkin boleh tengoklah, boleh rujuk pada doktor untuk dapatkan rawatan. So Ustaz, kesimpulan saya, penyakit angin ni, angin dalam konsep perubatan tradisional Melayu dan masyarakat Asia bukanlah disebabkan oleh zarah-zarah udara yang bergerak tadi. Bukanlah angin macam tu. Dia menggambarkan seorang tu tidak sihat dan memerlukan rawatan. Dia hanyalah kata nama untuk mengatakan sakit. Doktor beritahu saya ni lah, dulu kalau masa muda dulu doktor pantang dengan orang kata angin-angin, tak betul lah, tak betul. Tapi sebenarnya angin tu
dalam konsep orang Melayu ataupun orang Asia, maksudnya tak sihat. Dia bergantung pada tempat mana. Dan angin ni semua boleh dijelaskan dalam pemahaman saintifik yang saya cuba jelaskan tadilah, dalam ilmu pengetahuan moden, dan boleh diobati. So kalau orang kata ada angin, tu betul lah, tu angin lah. Tapi angin tu kita kena interpretkan dalam bahasa perubatan dan boleh diubati. Dan tambahan tu Ustaz, ada jugalah yang ni, tapi ni bukan penyakit lah. Ada orang ambil angin dan makan angin. So kalau tu maksudnya yang baik lah. Ambil angin tu bila time tu kita nak ambil angin Ustaz, lepas 2 tahun dah PKP, mungkin kita ambil angin dan makan angin nanti. Okey, itu saja Ustaz. Serah balik majlis pada Ustaz. Baik, terima kasih Dr. Rashidi Saidin atas perkongsian kepada kita tadi tentang angin. Ada banyak angin rupanya dalam badan yang kita faham dalam konteks masyarakat. Kita faham angin-angin tadi yang telah doktor terangkan kepada kita semua. Tadi ada 8 jenis angin yang akhirnya daripada 1 sampai 7 tadi macam angin, akhirnya kepala angin kan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya pembentangan daripada doktor tadi sangat bermakna, banyak ilmu yang kita dapat, dan pastinya kita jangan membuat rumusan sendiri. Tadi saya tertarik bila doktor kata angin tentang apa tadi, sendi kan, penyakit sendi, radang sendi. Rupanya kita pukul rata je, ni kena gout ni kan, rupanya lain kan. Jadi kita jangan kita membuat tafsiran sendiri, dan kita perlu mendapatkan nasihat yang betul daripada orang yang betul dan di tempat yang betul. Baik, dalam tempoh 15 minit lebih kurang, kita buka kepada persoalan daripada kalangan tuan-tuan, perempuan yang dah dengar tadi kan. Ada 39 slide tadi, mungkin ada beberapa persoalan yang nak ditanya kepada doktor ni. Ni secara percuma konsultan pada hari ini kalau pergi hospital konsultan dibayar. Hari ini boleh tanya, doktor boleh bagi nasihat ataupun pandangan dalam konteks perubatan. Okey, sebelum kita pergi kepada persoalan, untuk makluman tuan-tuan perempuan, pada hari ini saya difahamkan dan diminta diwar-warkan kepada semua para jemaah boleh mendapatkan pemeriksaan kesihatan secara percuma, pemeriksaan kesihatan asas daripada Hospital Pakar Avicenna yang berada di ruang lega Dewan ini pada hari ini bermula jam 10 pagi selepas habis daripada kita punya program halaqah ni sehinggalah jam 12.30 hari boleh dapatkan pelbagai rawatan pemeriksaan. Antaranya tuan-tuan perempuan boleh buat semakan ataupun pemeriksaan glukosa, tahap kolesterol, ujian tekanan darah, pemeriksaan kadar BMI dan juga jangan lupa tuan-tuan boleh mengambil peluang ini untuk mendapatkan voucher. Ada 25 voucher untuk tuan-tuan perempuan mendapatkan pemeriksaan mata secara percuma jadi bolehlah manfaatkan peluang yang ada pada hari ini. Baik, kita buka persoalan, silakan. Sila Puan. Ya. Penyakit tiga serangkai. Ya. Baik, doktor nak jawab itu pun? Boleh kita jawab. Okey, terus. Soalannya penyakit tiga serangkai adalah punca-punca antara penyakit angin yang kita sebutkan tadi, dan bagaimanakah makanan sunnah dapat mengelakkan daripada penyakit tiga serangkai. So yang dikatakan kalau sunnah ni saya kena bidang yang ustaz yang kena betulkanlah. So saya faham makanan sunnah ni adalah sunnah apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dan makanan sunnah tu mungkin apa yang puan cuba katakan tu adalah makanan seperti kurma, habatus sauda, minyak zaitun. Bangun Bangun pagi, doktor bangun pagi ni, bangun subuh minyak zaitun dulu telan 1 botol. Ya.
Tapi ada betul-betul. kalau konsep mungkin saya sentuh sikit sini lah. Kalau Rasulullah dia bukan lebih, terhad kepada minyak zaitun, habatus saudah dan kurma saja kan. So pemakanan dia adalah contoh yang baik adalah makan sebelum ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Bukan macam kita punya makan sekarang ni kan. Itu pun saya rasa sunnah betul tak Ustaz? Itu, Betul. ya? Jadi rasa bukan terhad kepada produk-produk tertentu saja. Pemakanan yang seimbang, pemakanan yang tidak berlebihan lah. So dalam konteks ni saya rasa kalau kita tengok mungkin siasah Rasulullah SAW, Sallallahu alaihi wasallam. baginda makanan-makanan yang bukan macam kita makan sekarang ni lah. Yang kalau dengan pasal Ramadannya yang sebagainya lah. Saya rasa dalam konteks untuk 3 serangkai ni secara faktanya lah kita tahu penyakit darah tinggi, kencing manis dan kolesterol. So kita pastikan makanan yang seimbang ni akan yang kurang garam akan menyebabkan tekanan darah kita akan terkawal. So kalau makanan yang kita makan ni kebanyakannya banyak garam, ya, benda tu akan menyebabkan tekanan darah yang tinggi. Makanan yang manis akan menyebabkan kalau orang tu tak ada kencing manis dia akan dapat kencing manis. Kalau orang tu ada kencing manis tak akan kontrol yang manis. Makanan yang berlemak yang menyebabkan kolesterol tinggi. So kesederhanaan dan pengetahuan kita berkenaan dengan makanan-makanan ni akan membantu. Saya rasa kalau kesederhanaan itulah satu bentuk sunnah yang besar, akan membantu kita mengelak daripada kalaupun kita ada penyakit 3 serangkai ni, kita akan dapat mengelakkan daripada kerosakan pada saluran darah kita yang akibatnya menyebabkan kerosakan kepada jantung, otak dan buah pinggang. Kalau saya boleh jawab macam itulah. Saya rasa bukan di sini saya sengaja beritahu saya taklah endorsekan bahawa kurma, habatus sauda atau minyak zaitun tu yang sebagai produk ni yang dikhususkan sebagai makanan sunnah. Itu mungkin tagline kita lah Ustaz. Mungkin ada yang tak setuju tapi itu pendapat saya lah. Baik, terima kasih doktor. Okey, itu tadi ya. Puan bagaimana penjelasan tadi. Dia mungkin akhirnya doktor kan ialah bagaimana kita mengawal dari sudut mengambil makanan itu supaya tidak berlebih-lebihan. Yeah. Itu poin utama yang sebenarnya. Sebab Allah pun dah sebut kepada kita, kulu washrabu wala tusrifu. Wala tusrifu tu maksud jangan berlebih-lebihan itu termasuklah makan macam-macam kan. Dalam konteks pembajaran satu hal, makanan kuantiti dan sebagainya. Itu yang patut kita kena faham asasnya di situ. Kita kena mengawal makanan itu tidak berlebih-lebihan. Okey, insya-Allah baik. Lain soalan-soalan lain silakan. Okey, puan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. 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 Angin ni setengah dalam konsep ni konsep sebenarnya konsep ni pun saya bukanlah begitu secara mendalam sangat. Saya ada bacaan saya berkenaan dengan konsep-konsep angin dan sejuk panas ni Ustaz. Semua berkaitan dengan cuaca dan juga alam persekitaran kita. Pemahaman kita ada dalam konsep tu sebenarnya supaya kita stabilkan. So kita kalau makan sesuatu yang panas, kita kena stabilkan dengan sesuatu yang sejuk. So tak boleh terlalu panas dan sejuk. So, dan ada yang angin ni setengah individu contohnya makan kacang panjang, orang kata angin. Tapi setengah orang makan kacang panjang okey je. Kan? Yeah. Kalau maksudnya kalau berangin tu semua orang akan jadi berangin lah. Kan atau setengah orang makan nangka dia kembung. Dan sekarang tidak, setengah orang minum teh tu dia jadi kembung, setengah orang tidak. So macam ni kita nak terangkan, kita nak explain benda ni. Benda tu memang wujud angin ni, tapi yang tadi kata dia lah, yang dalam bahasa kita sebut angin tu sebab itulah pemahaman kita angin, tapi sebenarnya dalam perubatan dari satu penyakit dia panggil irritable bowel syndrome.
irritable bowel syndrome ni, maksudnya irritable tu apa? Dia irritable, dia perut dia tu sensitif, Ustaz. Orang ni dia selalu kembung. Makan tu angin, makan ni angin, sama ada perut tu kembung ataupun selalu akan membuang angin bila dia makan sesuatu yang tak kena. Dan betul pada dia. Bila kita buat pemeriksaan, termasuklah endoskopi, normal. Kalau ada disebabkan oleh ulcer, kita rawat ulcer, benda tu hilang. Kalau disebabkan oleh GERD, kita rawat GERD dan dia hilang. Tapi setengah orang bila buat skop, buat endoskopi tu normal. Dan cuma ini adalah disebabkan oleh sifat usus dia yang, perut dia yang sensitif. Jadi dipanggil irritable bowel syndrome. Nanti cuba Google, irritable IBS. Dan orang macam ni dia memang begitu sensitif. Dan bukan setakat perutnya sensitif, satu badan dia sensitif. Orangnya pun sensitif. Ya. Selalu mudah sensitif lah. Mudi. Begitu sensitif. Dan dia sifat ada badan kita ni memang diciptakan dalam keadaan yang stabil lah. Ada bila turun naik sebagainya, tapi setengah-setengah keadaan kita begitu sensitif. Ada paru-paru yang sensitif. Pernah dengar paru-paru yang sensitif? Asma? Asma adalah satu paru yang sensitif. Kita hirup udara yang sama, tapi bila dia sejuk sikit, ketat dada dia, bunyi wheezing, sebab paru-paru dia mengecut tiba-tiba. Itu sensitivity, hyper lung sensitivity. Ada orang yang sensitif kulit. Kita berada di dalam bilik yang sama, dia merah-merah, gatal garu-garu. Sebab kulitnya sensitif. Ada orang perutnya sensitif. Ada orang bladder ni sensitif, Ustaz. Kejap-kejap nak pergi kencing, kejap-kejap nak pergi kencing. Bladder, hyperactive bladder. So dia ada satu situasi di mana seseorang tu dia badan dia sensitif. Jadi satu keluarga dia tak boleh makan kacang. Sebab dia ada angin kan, orang lain pun kata angin. Tapi kalau cucu makan tak ada apa pun. Tapi dalam kes ni betul dan perlukan rawatan. Bukan saya kata kita kalau cuba faham apa yang saya maksudkan, benda ni tidak boleh dinafikan. Dia ada rawatan dia, dan doktor tu kalau sekiranya yang baru-baru belajar perubatan ni, kadang kita benda tu macam saya dululah, Ustaz, kita rasa benda ni macam karut lah. Tapi sebenarnya bukan karut, betul pada konteks pesakit tu, dan benda tu boleh diterangkan huraikan dalam konteks perubatan. Dalam kes ni dia adalah irritable bowel syndrome. Memang ada makanan-makanan tertentu yang, contoh setengah orang Asia, Ustaz, kan macam orang Chinese, orang Melayu, kita tak biasa dengan susu. Orang Arab, orang India memang makanan seharian, makanan-makanan dia orang pun ada susu. Kenapa macam tu? Memang secara lactose intolerance begitu tinggi di kalangan orang Cina. Sebab tu dia orang pun jarang, makanan dia orang pun bukan berasaskan susu kan. So kawan-kawan saya yang berketurunan Cina, dia orang tak minum susu sangat sebab tak tahan, perut dia tak tahan susu. So dia panggil lactose intolerance. So bagi dia jadi macam angin lah juga. Makan susu, minum susu, nanti cirit, terkembung perut. Tapi kalau keturunan yang Arab, India, yang belah barat tu memang itulah makanan seharian dia orang. Harap menjawab soalan. Boleh dirawat. Boleh. Jadi irritable bowel syndrome ada ubat-ubat dia yang akan cuba regulatekan. So pertamanya, kalau untuk tidak bergantung kepada ubat, kita konsep dia, kita elaklah makan makanan yang berangin tu. Untuk diri kita lah. Jangan paksa satu keluarga pula. Untuk masa kalau kita tak boleh makan benda tu kan. Kacang panjang. Selalunya apa? Kacang panjang. Apa lagi? Sayur-sayur tentu, nangka. Tapi ada je orang makan nangka okey je kan. Dia suami peminat nangka, isteri tak makan nangka, bergaduh satu rumah kan. Sebab angin punya pasal. Terus naik angin Ustaz. Aduh. Baik, saya buka untuk soalan terakhir. Daripada ni, kaum lelaki ada persoalan tentang angin? Atau ada lagi? Okey, sila Puan. Waalaikumsalam Allah. Ya. Dah buat masuk belon dua. Ya. Yang macam dalam gambar tadi itulah. Ya. Macam yang saya tunjuk gambar tadi tu. Ya. Ada beli pada masa Dua. Masa lepas buat tu okey dah. Macam biasa dah sihat biasa. Sekarang ni cepat penat juga.
Ya. ke selalu jantung mati tu sumbat balik ke? Okey. Seseorang tu apabila mengalami penyempitan saluran darah dalam jantung tu, benda tu proses yang lama. So bila kita buat yang buka belon tu, buka yang penyempitan tu dengan belon tu, ada satu kawasan tu aja. So kawasan tu saja. So ada kemungkinan kawasan lain yang sempit pula, ataupun hari tu memang sempit tapi tidak kritikal. So jadi biasanya seseorang tu apabila mengalami sakit jantung, dia memang berisiko untuk mengalami lagi sakit jantung. Sebab tu dia kena teruskan makan ubat cair darah, dan dia berisiko untuk nak dapat sama ada stroke dan penyakit buah pinggang. Jadi memang sebab tu dia rawatan dia bukan habis dekat situ saja. Selalunya ada rawatan susulan. Kalau di IJN dia akan rawatan susulan. Mula-mula 3 bulan sekali, sekarang 6 bulan sekali, sekurang-kurangnya dia akan buat rawatan susulan untuk periksa macam inilah. So kiranya rasa penat, kita kena buat pemeriksaan tentu. Doktor akan buat imbasan paru-paru, X-ray, tengok jantung saiznya besar mana. Kita akan buat ekokardiogram, ultrasound jantung, tengok pump tu macam mana. Adakah pump tu disebabkan oleh jantung yang lemah. Kalau rasa penat ni salah satu tanda ataupun gejala jantung lemah, jantung lemah ataupun heart failure. Kenapa jantung tu lemah? Jantung lemah kerana otot dia, otot jantung tu rosak. Kenapa otot jantung rosak? Akibat daripada saluran darah yang tersumbat. So mungkin berlaku secara senyap-senyap, kita tak tahu. So, kalau macam tu, masa next appointment seterusnya dengan doktor jantung, cik bagi tahu pada doktor tu, dan benda ni akan dibuat. Dia akan buat X-ray, dia akan buat pemeriksaan, dia akan buat ECG balik, dan sekiranya perlu, dia akan ulang balik buat angiogram. Biasanya maklumat angiogram tu kita dah ada dah, macam dulu rekod kan. Kita buat, kata dah buat 2 belon dan stent, dia akan tanda dah kawasan ni. Dan kawasan dulu dia kata 70% narrowing, penyempitan 70%. Masa tu tak perlu lagi 70%, tak perlu letak belon lagi. Tapi itu mungkin dah 3 tahun, 5 tahun lepas. So mungkin sekarang ni kena tengok balik, adakah kawasan ni yang menyebabkan sakit dada sekarang ni ataupun rasa lemah. So nanti bila next appointment untuk jumpa doktor jantung tu, bagi tahu dekat doktor tu berkenaan ni, nanti dia akan buat pemeriksaan tanya. Tapi sekiranya kaki bengkak, rasa sesak nafas, tidur tak boleh tidur satu bantal, kena pakai bantal yang tinggi, itu kena buat pemeriksaan dengan segeralah. Sebab dia ada ubat-ubat dia untuk kita sekurang-kurangnya legakan simptom ni, dan sekiranya ada tanda-tanda yang agak kritikal, kita akan buat rujukan dengan lebih cepat. Follow up dekat mana? Di HUKM. Okay. Nanti bila next appointment nak pergi HUKM. Tapi kalau sekiranya benda tu sekarang ni memberi masalah sekarang, kaki bengkak, eloklah pergi jumpa doktor sekarang. Itu pemeriksaan. Bengkak. Rasa lemah lah kan? Penat. Jalan sikit penat. So eloklah bahasa temu janji seterusnya lah. Sebab kalau kita pergi mengadu dekat klinik yang biasa ni, kalau untuk kecemasan lah boleh, tapi nanti dia akan rujuk balik ke doktor jantung kan. So benda tu, dan appointment doktor jantung sekarang pun kalau di government agak lama tapi kalau kecemasan, datang ke Avicenna. Tapi jumpa doktor jantung lah. Kalau boleh jangan jumpa saya lah. Kalau jumpa saya memang selalu sakit buah pinggang, kena buat dialisis. Okey. Baik, insya-Allah. Terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang telah bertanya soalan dan juga saya ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Rashidi Saidin yang telah berkongsi banyak maklumat kepada kita walaupun kita dalam konteks halaqah Ramadan, namun tajuk yang kita bincangkan pada hari ini sebenarnya tentang kesihatan kita. Kalau kita tak sihat, bagaimana kita nak beribadah? Kita kena beribadah, kena sihat. Bila sihat, kita boleh beribadah dan kita meningkatkan kualiti ibadah kita di tahap yang terbaik, insya-Allah. Terima kasih doktor sekali lagi, dan kita doakan semoga tuan-tuan puan-puan dan kita semua pada hari ini dapat diberikan umur yang panjang untuk terus menamatkan puasa kita lebih kurang 7 hari. Mudah-mudahan kita mendapat pahala yang terbaik pada tahun ini dan pada puasa-puasa akan datang, insya-Allah. Selamat terus beribadah dalam bulan Ramadan. Kita jumpa lagi. Sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat pemeriksaan di luar. Terima kasih semua.